Dalam menuju fasa endemik, kerajaan sedang meneliti untuk mewujudkan duta endemik COVID-19. Pasukan itu merupakan inisiatif komprehensif yang dianggotai pelbagai pihak termasuk ahli-ahli komuniti keluarga Malaysia di seluruh negara. Langkah ini bagi memastikan SOP cegah COVID-19 dalam kalangan masyarakat dipatuhi bersesuaian dengan suasana fasa endemik nanti. Syarikat-syarikat penerbangan kerana mereka dealing dengan orang yang berjalan keluar masuk dalam negara ataupun orang yang travel, mereka perlu proaktif memperingatkan penumpang, pelancong, travelers tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasi endemik. Kita juga mendapat pengesyuran supaya kaki tangan pos Malaysia yang mana mereka berjalan ke kampung-kampung menghantar surat buat delivery courier dan delivery mail. Mereka juga boleh menjadi anggota-anggota ambassador endemik. Inisiatif bagi mewujudkan duta endemik akan dibincangkan secara terperinci pada mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 minggu depan. 70% pemberian dos penggalak telah dicapai di Johor. Peratusan tinggi itu diyakini mampu memberi perlindungan kepada pengundi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia merupakan sasaran yang ditetapkan kementerian menjelang hari pengundian 12 Mac nanti. Ini memberi perlindungan yang baik kepada pengundi-pengundi, terutamanya kepada warga MAS dan juga mereka yang mempunyai beberapa masalah kesihatan supaya mereka terlindung daripada virus ini, lebih-lebih lagi dengan kegiatan kempen yang sedang berlangsung. Jelas beliau, walaupun kes meningkat tetapi kesannya tidak serius seperti beberapa bulan lalu. Khairi menyatakannya ketika meninjau pusat penilaian COVID-19 Klinik Kesihatan Simpang Renggam. Sementara itu, vaksinasi kepada kanak-kanak di Johor juga telah mencapai 25% atau lebih 103,000 kanak-kanak. Kadar itu melebihi peratusan di peringkat nasional iaitu 23%. Dalam pada itu, majikan yang menolak tangkap layar sijil digital pengasingan atau discharge pesakit daripada isolasi COVID-19 akan diambil tindakan. Tindakan majikan itu menyebabkan pekerja terpaksa hadir ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC bagi mendapatkan notis bertulis hingga menambah beban tugas kaki tangan. Masih ramai yang datang CAC sebab dia nak dapat notis secara bertulis. Sebab majikan kata dia tak terima screenshot. Jadi saya minta semua majikan peka terhadap perkara ini dan menerima sijil digital HSO dan RO, release order. Sama ada notis untuk asing ataupun notis boleh keluar. Guna screenshot yang ada dalam MySejahtera. Itu cukup. Majikan tak terima, buat aduan pada saya. Saya akan cari majikan. Laporan CAC Kebangsaan mendapati 30 hingga 50% kes individu hadir ke CAC bukan untuk penilaian kes kesihatan yang merosot. Sebaliknya, bagi mendapatkan notis bertulis discharge daripada isolasi di rumah. Bagi memastikan semua yang terlibat PRU Dewan Negeri Johor mematuhi SOP, Jabatan Kesihatan Negeri Johor akan menugaskan 248 anggota penguatkuasanya. Kerjasama turut dijalankan bersama PDRM selain bantuan pasukan penguatkuasa dari Perak dan Terengganu. Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam, Dr. Syamsul Ma'ali berkata, fokus pemantauan adalah di lokasi ceramah dan bilik gerakan parti. Bilik gerakan khas juga dibuka di peringkat negeri dan daerah bagi menyelaras serta memantau aktiviti kempen. Kumpulan pertama, kita telah menggerakkan seramai 2,392 anggota kesihatan yang akan bertugas di bilik di kemah bergejala sepanjang tempoh ini, maknanya pada hari penamaan, di hari pengundian awal nanti 8 bulan, di hari pengundian pada 12 Mac dan pada pengiraan rasmi undilah.
Penguatkuasaan SOP adalah berdasarkan Akta 342 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Beliau juga mengingatkan semua calon dan parti terlibat di dalam PRU Dewan Negeri Johor untuk memastikan penganjuran ceramah mematuhi SOP, khususnya jumlah kehadiran tetamu. Peningkatan jumlah calon wanita Barisan Nasional bertanding PRU Dewan Negeri Johor membuktikan peranan wanita terus diperkasa. Pemilihan ini membuka peluang kepada wanita bersama-sama memberi sumbangan kepada pembangunan Johor sebagai kumpulan pembuat keputusan dan dasar sekiranya diberi mandat. Zaman telah berubah, malah wanita juga ada kualiti pendidikan. Bukan setakat itu saja, mereka juga telah terbukti wanita boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke Uni KL MITEC di Masai. Institusi ini menawarkan kursus kejuruteraan dengan lebih 45% pelajarnya terdiri daripada anak jati Johor. Kempen PRU Dewan Negeri Johor ke-15 pada hari kedua dilihat berjalan lancar dengan pematuhan SOP ditetapkan. Masing-masing calon bertanding mula aktif berkempen secara bersemuka atau dalam talian. Kempen di kerusi N27 layang-layang, walaupun SOP-nya ketat dikenakan, namun ia tidak membataskan calon bertanding untuk menyampaikan manifesto masing-masing. Kaedah yang pelbagai merupakan elemen penting dalam berkempen. Rata-rata penduduk sekitar juga merasakan program lebih santai dapat mendekatkan diri bersama calon bertanding namun masih mengikut SOP ditetapkan. Di Dewan Negeri Bukit Kepong, bagi calon PN Datuk Dr. Sahrudin Jamal, pihaknya giat melakukan pendekatan secara kreatif bagi menyantuni penduduk di sekitar Bukit Kepong. Saya prefer ke semua cara, baik dalam talian maupun tatap muka. Yang penting ialah rajin usaha. Saya punya media sosial, TikTok pun aktif, lepas tu Facebook pun aktif, di mana setiap program saya akan saya masukkan di Facebook. Sementara itu, kempen di N21 Parit Yani berjalan lancar dan tenang. Calon melaksanakan kempen mengikut SOP selain tiada insiden tidak diingini berlaku. Anggota polis juga dilihat turut mengawal situasi untuk memastikan keselamatan terpelihara sepanjang tempoh kempen berlangsung. Pastinya, platform media sosial terus menjadi pilihan setiap parti ketika berkempen, memperkenalkan setiap calon dan mesej bagi memancing undi. Selaras pematuhan SOP, kempen menerusi media sosial dilihat lebih selamat, selesa dan mudah mendekati pengundi. BN memuat naik senarai 56 calon beserta gambar di Facebook rasminya. Turut dimuat naik aktiviti kempen calon-calon yang bermula sejak awal pagi hingga 7 malam tadi. Tidak ketinggalan, PN yang memperkenalkan calon termasuk memuat naik pelbagai video untuk meraih undi. PAS seiring parti lain memperkenalkan calon menerusi media sosial bagi meraih sokongan.